Ketuk bilik aku. Cikgu, buat apa kat sini? Senyap. Sejak pada tu aku kurangkan guna jalan tu. Dia ada 3 bukit yang paling tinggi situ. Bukit yang kedua, bila aku dah lepas seluruh, dia pun Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku ambil order tu. Cikgu perempuan lah. Dia selalu datang awal juga. Nak dijadikan cerita. Okay, so kuasa konten kita sampai di sini sajalah. Tukar tempat lah. Tukar tempat geng. Tukar tempat. Kembali lagi kita dalam part 2 untuk podcast seram. Puasa aku seorang part 2 ni. Yes. So specialnya part ini dia seorang je yang ada part 2. So macam pernah tengok part 1 tu, macam-macam terjadi. InsyaAllah lah malam ni harap tak ada apa-apa. InsyaAllah. Sebelum kita nak mulakan sambungan cerita yang ketiga Pak I yang tak sempat habis hari tu, kita nak baca komen. Kita akan baca komen dan kita dengar cerita Pak I, and then last kali kita akan nazarkan cerita apa yang lah, apa yang jadi waktu tu. Yes, betul. So ada satu komen aku baca, aku macam kalau perasan kan, aku pun tengok balik selepas ada komen. Time kita shoot tak ada angin langsung. Okey. Tiba-tiba dekat belakangmu ada satu pokok kan, kuat gila. Serius? Ya, sumpah. Allah, aku memang lah. Okey, naik. Betul. Aku pun tengok balik. Wish, betul Mat. Memang ku je gila. Minit ke berapa? Lepas tu orang dia cakap yang tempat yang kita shoot ni, ini lain lah cakap. Makhluk-makhluk gaib ni sebenarnya dia suka bila kita bercerita pasal dia. Umpama kita menyeru, tapi tak apalah, kita tak payah baca lah. Tak payah baca lah. Sebab benda tu pun kan waktu pun tak kena. Sekarang menunjukkan waktu pada pukul berapa? 4 pagi. 4 pagi kita orang shoot. 4 pagi. Okey, so saya nak cari agak susah, tapi aku ingat. Dia cerita lah, dia pernah kerja maintenance dekat tempat yang kita duduk sekarang. Dia bekas bekerja dekat sini lah, bahagian maintenance. Aku tak tahulah dia bekas ataupun dia masih bekerja. Cuma dia komen dekat video aku, dia cakap dia kerja sebagai water pump. Dia cakap dekat tempat yang kita shoot tu memang ada something. And then tempat atas sekali kan? Tak nak mention kat mana. Cuma kat atas sekali dia kata situ lagi bahaya. Dia pernah kena. Yes. Aku tahulah sebab dekat atas sekali tu adalah tempat yang ada air apa. Betul. So, dekat tempat atas tu dia dah kena, and dia dekat situ. So dia cakap hati-hati dekat tempat yang awak shoot tu. Lebih kurang macam tu lah. Maksud dia blok yang kita shoot tu ada something bahaya. So that's why vibe dia lain macam. Okay, so sebelum kita nak dengar sambungan cerita Pak Is ni, baca dulu lah apa-apa Pak Is. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Insyaallah auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Niat kita bekerja apa-apa yang kita buat tu niat kita bekerja. Niat kita nak bercerita, bukannya nak menyeru ke apa, cuma kita nak berkongsi cerita. Betul Pak Is, boleh. Cerita yang pertama lah, senyuman tu bukan sedekah. Cerita ni sama juga, jemaah. Macam aku cerita daripada awal tu, aku ni duduk kat Shah Alam, sekolah dekat KL. Aku sekolah sekali dengan mama. Jadi kita orang akan bergerak awal sebelum pukul 6 kita orang dah keluar pada rumah. Jadi nak dijadikan cerita pukul 6.25 sampai sekolah. Jadi aku ni, kita anak lelaki, mestilah mama minta tolong. Walaupun mama cakap awal lagi ni tak payahlah hantar lagi apa semua kan. Jadi minta kalau tolong apa tu? Minta tolong angkat barang. Hantar dekat bilik guru apa semua. Dan mama pun cakap mama nak duduk dalam kereta dulu ni, lepas tu mama terus nak pergi kantin. Lepas tu aku pun cakap lah macam ni, tak apalah, pergi hantar dulu barang ni dekat bilik guru. Dan aku ada bagi tahu, aku ada mention juga dalam episod yang lepas, ada beberapa orang cikgu yang memang datang awal, dan ada salah seorang cikgu ni yang memang rapat gila dengan mama. Nak dijadikan cerita, aku pun angkat barang, aku pun bawa barang, pegang dengan beg sekolah apa semua. Aku sampai bilik guru tu gelap lagi. Tapi dalam bilik guru ni, cikgu-cikgu ataupun guard dia akan tinggalkan lampu tengah. Aku buka pintu, aku pun jalan lah, sebab memang aku tak akan buka lampu yang depan tu. Sebab aku dah still lagi nampak cahaya tu daripada ni kan. Aku pun angkat. Tiap kali aku masuk bilik guru tu, aku akan meremang gila.
Sebab gelap satu hal. Lepas tu pemikiran kita yang bukan-bukan. Aku pun aku pandang bawah, aku tengok bawah. Aku pun letak dah sampai kat meja mama. Aku pun letak barang, tarik kerusi apa semua. Aku toleh belakang. Ada seorang cikgu. Inilah kawan mama ni, tengah duduk diam je. Lepas tu aku pun macam, cikgu, buat apa kat sini? Senyap. Lepas tu aku pun macam, cikgu, senyap. Ni meja mama, ni meja cikgu. Meja cikgu yang kawan baik mama ni dekat belah sini. Sini laluan. Kalau ikutkan aku lalu, patutnya aku berkasih dia. Lepas tu aku pun tegur. Kira aku paling belakang itu, aku tak fikir apalah. Waktu tu aku pun jalan tengok bawah. Cikgu buat apa kat sini? Senyap. Aku pun macam tak apa lah. Aku pun jalan belakang dia. Masa aku dah lalu tengah-tengah lorong tu, kira aku tak paling belakang lah. Terdetik satu masa tu aku nak tengok belakang. Aku toleh belakang, cikgu tu dalam keadaan duduk badan tegak. Senyum macam ni. Kat mana? Senyum kat aku. Dia senyum dekat dalam macam. Muka dia memang dalam keadaan yang senyum gitu, creepy orang panggil. Aku pun waktu tu aku tengok, aku terus straight direct pergi kantin sekolah. Sampai kantin sekolah, nampak cikgu tu pakai senyap. Allah. Cikgu tu ada kat kantin dengan mama tengah makan. Apa benda tu jadi lah. Kita takut. Cuma kita niat utama kita adalah nak letak barang mama. Kita sebagai seorang anak letak barang sahaja. Dan kejadian lepas tu adalah dengan bunyi macam kerusi bergerak. Tapi aku still lagi macam tak apa lah. Janji aku letak barang lah. Dia asal aku letak barang, aku nak jalan keluar, dia nak bagi tahu yang dia ada kat situ, dia buat bunyi. Kerak. Start dari situ aku macam itulah pengalaman yang seramnya sebenarnya. Itu bayangan kan. Yes. Aku ada dua cerita. Kalau kau sudi lah, dua cerita lagi. Okey. Dua cerita tu bukan bayangan, in real life nampak. Okey, cerita yang kedua. Tajuk dia, nak tumpang boleh? Waktu sebelum PKP, selepas PKP, aku ada kenal seorang perempuan, kiranya ex aku lah. Ex aku yang sebelum aku masuk AI. Rumah aku dengan rumah dia adalah jarak dalam 12 minit sahaja. Okey. So nak ke rumah dia ada akses jalan bandar, jalan pekan, dan ada akses jalan yang paling cepat ikut jalan kampung. Nak dijadikan cerita, aku daripada rumah ex aku, sebab ex aku ada buat makan-makan. Dalam pukul, aku balik lewat juga dalam pukul 12 sebab settle kemas apa semualah. Exhaust aku bising, kalau kena tahan roadblock memang kena. Dan aku tahu jalan pekan tu jalan yang ada roadblock. Aku pun pilih jalan kampung. Jalan kampung tu jalan yang berbukit. Dia dekat tapi berbukit. Jadi aku pun decide untuk yang berbukit tu lah, jalan kampung tu. Jadi aku pun naik lah traffic light, simpang 4, aku belok kanan, dah naik bukit. Dia akan naik bukit dulu. So confirm aku akan dengan gear 2 ataupun gear 1 motor kan. Aku pun naik dengan gear 2. Gear 2 aku rasa dah boleh naik dah. Aku naikkan gear 3. Motor mengerang. Aku macam berat motor ni. Aku turun gear 2. Berat juga. Aku turun gear 1. Press juga. Meter aku dekat 40. Tak naik. Aku pun slow lah. Pukul 12 tengah malam. So aku bawa, aku tak tengok pun cermin belakang. Tak tengok pun side mirror. Aku tak tengok. Aku press lah. Tak apa. Aku niat macam ni. Aku nak balik ni. So aku rasa macam ada something. Aku niat dalam hati macam aku nak balik ni. Aku letih, aku penat. Jadi janganlah kacau ke apa ke. Aku niat aku nak balik. Aku lepas buat tolong orang apa. Lepas tu motor tu jadi ringan. Gear 1 tu dia macam aku press kuat dah. Bila aku niat gitu, press tu motor daripada 40 tu naik jadi 50 naik pun. Senjah. Okey, Aku pun masuk gear 2. Aku bawa laju, turun bukit. Waktu laju naik bukit pulak mak. Dia ada 3 bukit yang paling tinggi lah situ. Bukit yang kedua. Waktu tu aku gear 4, motor tu berat balik. Daripada 100 lebih turun ke 80 tu turun ke 40 balik. Aku macam tak sedap. Lepas tu aku press turun gear 1. Tak lepas. Aku pun macam tak lagi ni. Aku berhenti tengah-tengah bukit. Kira bukit kedua tu Berhenti kat situ. Aku berhenti, aku tengok side mirror. Dia pula orang sahabat. Duduk atas box motor. Dia bukan kain putih, dia lembaga macam mu bawa motor. Ada duduk atas box. Aku pun tukar. Lepas tu aku
aku isap rokok lagi. Pok aku bakar rokok. Kita dah sampai dah. Masuklah dulu. Saya nak parking motor. Koyak gitu. Masuklah dulu saya nak parking motor. Pok duk isap-isap rokok. Aku kalih tengok ni. Tak ada. Aku start motor. Pok aku pergi. Lepas aku bawa laju apa semua. Bukit hok ngelas sekali. Dia laju-laju sangat. Laju-laju sangat. Tapi bila kita tengah laju tu, kita nampak dia duduk tepi jalan. Kira macam dia macam duduk tunggu tepi jalan. Macam duduk tunggu seolah-olah kita nak ambil dia balik. Wah, bila sekilas pandang gitu, dalam hati macam aku tak sedar, aku tak saya ambil dah. Oh, sampailah rumah. Sampai rumah, mama pula cakap macam ni. Hai, pergi mandi tu, bawa balik setan. Tiba-tiba gitu. Mama kata gitu. Mu balik lewat-lewat, mu bawa balik setan ko. Oh, aku pun mama tak tahu apa jadi ke anak mama. Sejak pada tu aku kurangkan guna jalan tu. Lepas tu dia taktik dia kan, cara-cara tu. Sebab aku pun dapat juga benda-benda tu daripada orang juga. Kalau ada benda menumpang, berhenti dulu, cakap okey dah sampai. Dia pun tu kan. Dia sekarang ni motor yang pakai sekarang ni AC tu. Motor AC tu. So itu aku nampak daripada mata aku sendiri lah. Dan itu memang betul-betul lah kan. Itu betul-betul lah. Dia bukan, dia bila penampakan ni, orang yang ada anugerah tu dia takkan nampak betul-betul. Pak I tak kata Pak I ada anugerah. Tak, mungkin waktu tu tiba-tiba dia nak tunjuk. Tapi bukan dalam betul-betul real bentuk dia. Cuma dalam bentuk lembaga kelibat gitu kan. Dia bersyukur jugalah. Jadi bersyukur sebab cuba bayangkan kalau dia tunjuk muka dia sebenar. Aku mungkin hak berdiri tepi ilmu ni orang lain. Yang cakap macam tu. Mungkin Adam ko, siapa ko. Mungkin bukan akulah hak bercerita. Maknanya aku tak ada lah terbabah ko ke apa ko. Aku bersyukur lah dia tak tunjuk dalam rupa yang sebenar dia. Tu cerita dia. Cerita yang ketiga tu ni ngelah lah. Aku dah tak ada cerita lah. Cerita ni Ini paling takut Ini paling takut dan cerita ni paling panjang. Okay. Sebab berpunca daripada aku yang bawa orang tu, aku yang bawa turun orang tu, aku yang kena cakar dengan orang tu, aku yang diseru-seru orang tu. Apa dia orang tu? Cerita dia macam ni. Tajuk dia, Sayang Jangan Tinggalkan Saya. Okey. Cerita ni berlaku dekat satu hotel dekat Petaling Street. Dan waktu tu aku jadi facilitator untuk satu event college lah, university, kira tempat pengajian lah, daripada seluruh Malaysia. Nak dijadikan cerita, hari pertama, hari kedua, hari ketiga semuanya berjalan dengan keadaan yang baik. Hari keempat, hari yang di mana ada malam gala. Lepas habis tu kita orang cadang macam kita orang nak pergi pusing-pusing KL, jalan kaki. So aku pun okey lah. Tapi waktu tu plan tu tak jadi. So nak dijadikan cerita, aku ni bukanlah baik sangat. Aku ni bukanlah jahat sangat. Waktu tu aku bawa motor pergi ke tempat tu dan aku ajaklah seorang perempuan naik motor dengan aku, kiranya macam nak pusing-pusing lah, pusing-pusing KL. Memang betul pun pusing-pusing KL. Pusing-pusing KL dan perempuan tu aku tak nak bagi tahulah nama dia apa, cuma aku bagi nama dia Ain dah. Ain tu bukan nama sebenar. Aku bawalah Ain ni jalan-jalan KL. Lepas tu bila dah habis jalan KL, kita orang pun baliklah semula ke hotel sebab Ain ni facilitator juga. Kira aku bagi tahulah aku kayak baik sangat, aku pun ada juga naik motor dengan orang Tino ke apa semua. Gitulah dulu. Dan aku pun plan nak balik ke hotel. Waktu tu dah sampai dekat hotel tu dalam pukul 12.30. Tapi dia nak naik ke bilik, Fesi-Fesi yang lain, yang perempuan tu tak sampai dekat hotel lagi. Jadi dia terpaksa tunggu kat situ dengan aku lah. Aku nak naik ke bilik, tak boleh sebab tinggal dia seorang. Jadi aku pun macam tunggulah dia kan. Roommate aku, Fesi yang lagi seorang tu, roommate aku tak datang lagi. Bila aku duk tunggu, tengok roommate dia, Fesi yang seorang lagi perempuan tu datang. Dia orang pun bagi tahu, Pak teman kita orang ni atas boleh tak? Kita orang takut lah. Kata aku macam, boleh je. Tapi aku tak boleh masuk lah bilik korang. Aku duduk kat luar je. Bilik dia orang tu dia orang buka. So dia orang nak buat apa tu lantak dia orang lah. Aku duduk depan bilik. Kayaknya aku tak masuk bilik. Dia orang buka pintu, aku duduk kat luar. Sebab dia orang takut aku duduk seorang-seorang kat luar tu. Aku bosan. Aku pun ngaji. Disebabkan disebabkan aku tak ada nak buat apa-apa pun. Aku pun mengaji surah Al-Mulk ayat 1 sampai ayat 5. Aku baca sampai ayat ke-5 tu bunyi gitu. Lepas tu aku stop. Aku pun macam stop dulu. Aku sambung ayat 6, ayat 7 bunyi macam ni. Aku stop. Aku start pada ayat 7 sampai ayat 10. Lepas tu bunyi pintu bilik yang hujung sekali tu tutup.
Aku pun bangun. Aku ingatkan sebab lorong tu ada juga yang student-student yang join camp tu. So aku pun bangun. Aku tiba-tiba dalam perasaan diri aku ni rasa marah. Aku ingat kau orang nak main-main ke aku. Aku pun bangun, tak fikir apa. Aku ketuk bilik ujung. Tang. Ketuk. Lepas tu tak buka. Aku ketuk lah sekali. Aku ketuk. Tang. Dia pun buka. Muka budak tu blur gila. Aku pun ayat gini. Kau ingat aku takut ke? Kau duk buat-buat suara macam tu? Dia muka dia pelik. Bang, saya ada online kelas bang. Dia memang tengah pakai headphone. Memang waktu dia tunjuk online kelas tu, memang dia dalam Zoom meeting. Okey, nampak lah dia punya laptop dia tu. Laptop dia. Lepas tu dengan buku dia apa semua. Lepas tu aku pun masuk. Aku masuk bilik. Kau dengan siapa? Saya seorang je bang. Kawan saya turun bawah. Dia tak balik lagi daripada lepas malam gala tu. Bukan kau lah yang buat suara tadi? Bukan. Demi Allah bang, bukan. Muka dia memang muka tak bersalah. Lepas tu aku pun macam tak apalah. Aku pun tutup pintu. 5 langkah aku daripada bilik tu nak ke bilik ni lah, saya perempuan aku Fesi ni, bilik air ni. Bunyi suka bunyi macam tertawa gitu. Aku pun kali lah tak ada apa. Bilik tu pun tutup rapat. Aku pun jalan lagi, bunyi bacalah lagi. Bunyi dengan nada yang marah. Okey. Bunyi halus, bacalah lagi. Okey. Aku pun nak dijadikan cerita. Aku duduk depan bilik tu. Aku tak tahu buat apa. Baca juga. Tapi bukan Al-Mulk, bukan surah Al-Mulk. Aku baca surah Ayatul Kursi. Baca separuh tu, bunyi hey daripada kanan aku. Aku pun macam hey, aku senyap. Aku tengok Ain dengan facilitator seorang lagi tu. Dua-dua tu macam tak ada apa lah. Macam duk borak-borak. Aku senyap lagi. Telinga aku berdesing. Belah kanan. Aku dah hati astagfirullahaladzim. Lepas tu bunyi sign facilitator aku balik. Lepas tu ada seorang ni, kawan rapat aku daripada zaman college lagi. Dia lah yang tolong aku untuk jadi facilitator tu. Dia perempuan. Aku bagi nama dia Siti lah. Cakap lah yang Siti ni berkelakuan pelik tu jalan nak balik ke hotel. Senyap je. Lepas tu dia lalu depan aku pun macam dah tunduk. Dia masuk bilik dia. Aku tanya facilitator yang lelaki, kenapa dia macam tu? Kenapa macam tu? Tak tahu Siti tu kenapa. Aku pun macam tak apa lah, bagi dia rehat dulu. Lepas tu aku tegak hati nak buka bilik dia. Aku buka bilik dia, dia duduk dalam selimut dalam keadaan menggigil. Kata, aku bertanya, Siti kau sakit ke? Dia panggil aku Along, sebab aku dengan dia rapat kan. Aku okey lu, aku okey. Aku panggil dia pun Angah, kau sakit ke? Kau okey lu, aku okey. Lepas tu aku keluar dan adalah seorang facilitator ni perempuan, bukan Islam. Teman dia masuk dalam bilik tu. Jadi kita orang yang lelaki ni tunggu kat luar. Dan aku pun dah masuk bilik aku apa semua. Tiba-tiba budak perempuan, facilitator perempuan ni berlari ketuk bilik aku. Siti dengan ni seorang lagi ni tengah meronta-ronta. Aku pergi, aku masuk, aku tengok Siti tu mana tengah duduk macam dia nak mencangkung tapi kaki dia satu straight macam tu. Dia macam duduk macam ni. Dia duduk tengok dia. Dia duduk tengok. Dia speaking mak. Aku waktu tu ada seorang kawan aku ni lelaki, dia pandai lah berubat-ubat. Aku tak pandai sangat berubat orang ni. Dia duduk baca. Dia pun macam menggelepar, macam meronta-ronta macam tu kan. Meronta dia tu memang bukan aku rasa bukan meronta yang buat-buat lah. Bukan dia berlakon. Sebab hampir nak kena bucu. Bucu katil, bucu amal. Membahayakan diri dia. Waktu tu kira macam darurat. Kita pun terpaksa pegang. Dan waktu tu niat kita nak tolong sahaja. Niat tolong. Aku pegang tangan apa semua. Lepas tu aku kena ludah. Lepas tu dia pun suka. Dia adalah meronta-ronta dia tu. Lepas pegang apa semua. Yang bukan Islam tu pula kena. Senyap. Yang tu senyap. Dia tengok. Lepas tu dia ni. Dia tengok ni. Tak boleh situ aku macam tutup pintu bilik ni. Ada aku, ada 3 orang lelaki. 2 orang perempuan, yang lain tunggu kat luar. Yang seorang ni badan sasa yang dia lelaki tu pun tak boleh nak pegang yang Siti ni. Kira memang dia punya kudrat tu kuat lah. Lepas tu yang seorang tu, yang tu senyap duduk atas katil. Duduk pegang macam senyap bila tarik tak bergerak. Padahal tarik kuat tak bergerak. Okey, itu tak apalah. Itu panjang cerita dia sampai kena bawa ke hospital apa semua. Tapi sebelum nak ke hospital tu, kita orang buka pintu bilik yang kita orang duduk dalam tu. Kita orang buka, kata okey, waktu tu dah beres lah. Siti pun dah okey, yang seorang lagi tu pun dah okey. Lepas benda tu nampak macam yang Siti ni dia jadi masuk balik. Kita orang ni dah kerumun dekat lorong-lorong tu tau. Lepas tu dia pun macam merangkak keluar daripada bilik tu. Kita orang pegang tahan. Lepas tu Ain yang dalam bilik tu dia keluar. Lepas tu aku ni duk pegang Siti ni. Ain ni dia keluar dia macam okey,
Ain tu keluar dari bilik, dia pun tengok macam ni. Dia pun tengok. Lepas tu kawan aku yang berubat tu, dia pun cakap lah, tutup mata Ain, tutup mata Ain. Lepas tu yang aku pegang Angah ni, dia dah macam, tengoklah. Okay. Dia dah jadi kawan kita. Yang tu memang keras lah. Ain tu memang dah keras macam ni. Allah Akbar. Berkembangnya. Wah, okey. Boleh imagine Dia dah jadi keras lah. Lepas tu aku pun pergi, aku tutup mata. Aku tutup mata dia tu, dia pun macam kawan aku yang pandai berubat ni, dia settlekan yang Angah ni dulu, Siti tu lah. Dia settlekan yang Siti tu dulu. Aku pula yang kena jaga si Ain tu. Aku pun heret. Aku tarik, lepas tu adalah macam kedudukan dalam bilik tu. Aku heret tu, adalah fesi lelaki yang lain, perempuan yang lain, ramai-ramai dalam tu. Tengok dia. Dia duduk atas katil. Ni mungkin 18 sikit aku. Dia duduk atas katil. Lepas tu kata, Pak I, tolonglah saya sakit. Aku duduk gini. Suara dia garau ke suara dia biasa? Lembut Lepas tu aku macam, tak boleh tolong. Aku kata, tolonglah. Lepas tu aku diam je. Dia pun datang kat aku, dia buat macam, tolonglah. Muka merayu. Aku gini. Aku pun bangun, aku tubik. Lepas tu kawan yang pandai berubat tu masuk. Nak pergi berubat Ain balik. Lagi berubat Ain tu lah. Lepas tu masuklah budak-budak boleh berubat juga. 2, 3, 4 orang. Duk baca. Sampai Ain tu terlentang. Ain tu pun jadi macam, dia terlentang tu, orang duk baca-baca tu, dia sakit. Tapi aku duduk depan pintu Lepas tu Ain tu dia tengok pusing. Aku pusing, dia tengok macam. Lepas tu dia mendesah ke arah yang ni gairah gitu lah. Duk buat bunyi-bunyi gitu. Lepas tu dia panggil aku apa semua. Aku duduk sebut nama aku. Faiz, cepatlah. Dia panggil. Kejadian waktu tu, kawan aku yang pandai berubat tu, dia kata, tutup telinga Faiz. Waktu tu aku sedar. Tapi dia kata, tutup telinga Faiz, tutup mata Faiz. Kawan aku ni tutup, yang lain, budak-budak lain tu tutup mata aku, tutup telinga aku. Kawan aku yang pandai berubat tu datang. Dia baca, kata sabar. Aku tahu aku tengah marah kan. Waktu tu memang aku tengah marah. Aku tak tahu sebab apa. Tak tahu sebab apa. Jadi naik angin apa semua. Dan sampailah ambulans sampai. Pihak hotel call. Ambulans sampai, bawa pergi hospital. Elok pula. Tak ada apa-apa masalah pun. Semuanya dekat hotel tu yang ada masalah kan? Dekat hotel tu ada masalah. So semuanya punca daripada first Pak I baca. Ni baca yang tu. Tapi lepas daripada tu, kita orang settle dekat hospital tu dalam pukul 8 pagi macam tu. Pukul 10 pagi, pukul 12 macam tu kita orang kena check out lah. Dan aku pun balik dengan Ain tu. Sekali dengan Angah, dengan Siti tu lah. Dah sampai tu, pihak hotel ada bagi tahu, jangan bawa masuk 2 orang ni dalam hotel dah. Tapi kawan si Siti dengan Ain ni bagi tahu yang dia tak tahu nak kemas barang dia orang tu macam mana. So end up kena bawa juga. Bawa juga, naik senyap-senyap, tutup lah kepala dia orang apa semua, bawa masuk dalam lift. Naik tu, lepas tu dia orang pun macam, aku pun bawa Ain duduk dalam bilik. Siti pun aku tengok lah apa semua. Kita orang borak elok, duduk gelak-gelak apa semua, beres apa semua. Aku bagi ayat macam ni, tak apalah, aku nak pergi kemas-kemas barang aku. Aku baru lepas mandi, pintu pun terbuka dengan kain tuala. Lepas tu aku dah saruk baju lah. Tiba-tiba masuk ni Ain. Dia masuk, dia jalan cepat-cepat, dia duduk atas katil aku. Aku macam, Ain, kenapa ni? Dia macam gelisah. Gelisah. Pak I, dia orang panggil aku. Pak I, dia orang panggil aku. Siapa dia? Lepas tu aku tanya, siapa? Dia tengok atas. Tu. Dia pada gelisah, tukar jadi senyum macam tu. Aku macam, tak ada ni. Betul. Lepas tu aku pun cepat-cepat pakai seluar apa semua. Aku pun pegang dia. Kira darurat maaf waktu tu darurat. Saya pun tak tahu nak buat apa. Saya minta maaf sangat kepada ni. Saya bukan nak ambil kesempatan ke apa. Aku pegang dia gini. Oh, sabar. Gelak ke tu? Ke memang gitu? Aku pegang dia gini. Lepas tu aku heret, aku bawa keluar dari bilik. Waktu aku tarik dia tu, kaki dia straight macam ni. Kaki dia rapat macam ni. Aku tarik tu dalam keadaan kaki dia yang memang rapat. Dan bila aku tarik tu, kaki dia macam ni. Kaki dia tak berganjak langsung. Okay, faham. Waktu aku heret dia keluar dari bilik aku tu, aku nak bawa dia turun naik lift tu, dekat atas aku dia bunyi macam tok. Okey, lanjut macam orang lari lah. Budak macam orang berlari dekat tingkat atas tu. Aku pun macam, aura yang ni lain macam. Aku bawa, aku tekan lift. Aku take time tunggu lift tu lah. Sedangkan kat atas ni bunyi lah, walaupun duduk dekat hall lift tu. Bunyi kat atas. Aku
Aku pun pegang dia ni. Tingkat yang kita lift tu naik tu, dia daripada bawah naik atas dulu. Tak singgah tingkat kita. Tak singgah tingkat yang kita orang duduk tu. Okey. Dan sepanjang kita orang duduk dekat situ selama 5 hari lah, tak pernah sepanjang hayat lift tu naik atas. Okey, faham. So dia naik atas, dia naik, dia stop, lepas tu dia turun. Yang air ni aku tengah pegang lagi. Lepas tu lift tu terbuka. Dia pun, hai kawan-kawan. Okey. Mu bayangkan aku pegang dia ni, aku dalam keadaan yang nafsu marah aku. Kata, kawan-kawan kepala bana kau. Aku tarik, aku bawa ke ni lift bomber. Waktu tu versi-versi lain ni macam dah cepat-cepat lah, dah angkat barang apa semua sebab dah tengok aku kalut kan. Aku dengan tak berselipar waktu tu. Aku pun bawa dekat lift ni, kaki dia still lagi sama. Sampai dah dekat lift bomber tu, aku nak tolak tak boleh. Versi yang lain tu dah masuk dalam lift lah. Aku kata cepat baik. Kaki kat atas tu dah banyak lah. Aku tahu macam tengah tak tenteram lah. Aku nak tolak tak lepas. Last kali, ini saya dah minta maaf lah dekat tuan badan sebab saya buat macam tu dekat dia. Aku terajang belakang dia. Memang waktu terajang tu memang sepenuh hati je. Memang dengan perasaan marah, pup dia masuk dalam ni. Bila dia masuk dalam lift, dia meronta-ronta. Aku terpaksa keadaan waktu tu untuk elakkan daripada dia buat benda yang bukan-bukan. Aku baringkan dia, aku duduk bawah dia, dia duduk atas aku. Aku grip dia macam ni. Kaki aku lock macam ni. Aku pegang gini. Tu terpaksa yang darurat. Lepas tu kita orang dah berbaring-baring dalam tu. Bila dah sampai dekat lobi, keluar pada lift tu, dia elok. Dia macam, aku boleh jalan lah. Aku pun cakap, okey, kau nak jalan, kau jalan elok. Orang ramai, aku jalan dengan kaki ayam. Aku pegang bahu dia. Sampailah masuk dalam dewan yang kita orang berkumpul untuk briefing apa semua. Dia pun jadi balik dalam dewan tu. Nak dijadikan cerita, dah meronta-ronta apa semua tu. Kawan aku pun panggil orang apa semua untuk baca-baca tu. Sebelum orang yang pandai baca, orang yang pandai mengubat tu, ustaz lah datang. Kawan aku ni dah try hard lah. Dah try hard untuk berubat juga. Dah untuk berubat juga, untuk baca sampai satu masa dia rasa lemah. Dia menyarap macam ni. Okey, bayangkan dekat bahagian belakang dia ni dah ada seorang yang jenis badan sadar tu. Dekat bahagian pinggang dia ada seorang. Dekat bahagian ni ada seorang pegang. Dekat bahagian kaki ada seorang pegang. Aku ni dekat bahagian kepala, aku pegang tangan dia macam ni. Dan kepala dia betul-betul depan aku. Kawan aku yang pandai berubat ni, dia cakap macam ni, okey Pak dah boleh lepas slow-slow. Okey, yang lain lepas slow-slow, dia dah lemah dah. Lepas tu okey, ni position lah. Aku minta izin Ni kira aku lah. Ni mu ni sebagai aku. Tangan aku duduk bawah ni. Dia pun suruh lepas, mu lepas slow-slow. Bila aku dah lepas slow-slow tu, dia pun ni position dia, kuku dia ni semua kat tangan aku. Dia tekan. Lepas tu aku pun macam Allahu Akbar. Pak aku senjah. Orang yang kat situ nampak kulit aku berterbangan. Dan kat situlah ada lagi parut ni. Parut yang ni, parut dekat area sini ada lagi. Dan sampai sekarang dia minta maaf dengan aku sebab dia buat parut tu. So ada lagi lah parut-parut kat sini. Ni ada parut yang dia buat tu. Dan daripada situ berubat apa semua, rupanya dia ada benda yang menjaga. Dan benda yang menjaga tu nak protect dia sebenarnya. Dan perempuan tu suka dekat aku. Dan benda yang menjaga tu yakin yang aku boleh jaga budak tu. Sebab itulah dia duduk meronta-ronta. Dan dalam pada masa yang sama, dia tengah bergaduh dengan benda yang dalam hotel, dengan benda yang menjaga dia tu. Duduk bergaduh. Sebab tu emosi dia jadi tak tentu hala. So end up aku dengan dia pun lost contact. Last contact pun 2 hari selepas tu aku tanya okey ke tak. Dan kawan dia bagi tahu still lagi tiap-tiap malam dia akan jadi dua watak akan sebut nama aku. Pak mana Pak Sampai sekarang aku lost contact dengan dia. Aku tak tahu apa yang jadi dekat dia. Dan itulah cerita dia. So semuanya berpunca daripada aku. Aku bawa keluar dia pergi makan, pergi jalan-jalan KL. Lepas tu aku azan, aku baca surah, aku marah. Semua yang kejadian tu semuanya aku dengan dia. So end up sekarang dah ni lah, dah lost contact. Jadi itulah pengalaman yang aku rasa paling seram. Dia bukan seram, dia bagi aku seram kalau aku kat tempat tu pun aku seram. So aku tak sedar hati and aku tak boleh nak cerita apa yang jadi tempoh hari. Sebab aku okey dah, aku tak nak tergantung dengan cerita ni. So aku kena habiskan. And kalau korang ada cerita yang sama macam Pak ataupun kejadian dekat bukit yang jalan kampung tu ataupun dekat hotel tu, korang boleh drop komen dekat bawah and boleh bagi pendapat korang. Okay, dia tak survive yang dulu lah. Yes, yang masa first yes, episode betul tu. Memang tak survive yang dulu. Cuma
macam itulah macam aku cakap, aku dah tak sedap hati and aku tak boleh nak cerita benda tu dekat sini. InsyaAllah maybe aku cerita dalam live ke apa ke. Cerita dalam live. Yes. So aku cerita dalam live aku rasa Sebab aku, kita pun dah pukul berapa. okay, dah gelap. Jembera gelap 2-3 kali, lepas tu bunyi macam-macam. So konten kita untuk kali ni sampai dekat sini je and minta maaf. Apa-apa ni kita just nak kerja and nak kongsi cerita dekat semua orang and harap korang enjoy dengan konten ni. Betul. Kita jumpa lagi pada next video. Jangan lupa support kami the whole team, Pak Igram and AI team yang lain. So bye bye. Assalamualaikum. Cerita dia kan, kenapa lag sangat dah lah bunyi something, bunyi pelik-pelik dah. Kamera kejap gelap macam hari tu, kejap gelap kejap cerah. Tiba-tiba air pancut ke air apa? Air kat kolam. pancut kat kolam tu. Dia buka. Dia terbuka mat. Kita orang ingat angin. Dia terbuka. Sebab sekarang ni pukul 5. Tepat pukul 5 geng. Pukul 5. Tengok, tepat pukul 5. Kolam buka pukul 8. Yes, kolam buka pukul 8. Masalahnya air pancut tu tengah buka. Air pancut yang maksud dia esok nak tunjuk lah. So Semua tu. yes, semua mat. Tempat budak-budak. Yes. Tempat budak-budak geng. Lepas tu bunyi macam-macam. So itu ya geng.